Okay, selamat datang kepada session kita untuk IPO yang terakhir IPO yang terakhir yang ada lagi di dalam kita punya dalam kita punya listing untuk kita apply hari ni, hari terakhir. Okay, untuk kita cuba lagi lah nak tengok apakah lagi yang ada apa lagi yang ada dalam prospektus ni. Okay, untuk kita decide lah adakah IPO ini sesuai ataupun tidak untuk kita apply. Okay, so hari ni hari terakhir. Alright, so kita menggunakan jalan yang seperti biasa. So kita akan go through lah. Okay, go through apakah konten-konten IPO ni. Okay, sama ada dianya sesuai ataupun tidak untuk kita dengan harga yang diberikan. Okay, dengan status kewangannya yang terkini setakat prospektus yang ada. Dan juga kita tengok macam mana sentimen yang ada setakat ini untuk menyediakan industri tersebut. Untuk menyediakan company tersebut untuk kita untuk bila masa dia nak senaraikan di pasaran saham kita nanti. So okay, bagi yang baru tak dengar. Sekejap. Tak dengar langsung ke apa? Sekejap Test 1 2 3 boleh dengar? Dengar. Tu lagi lah. Mungkin mic tuan kot. Cuba on off ke pakai earphone ke. Okey, yang lain dengar Boleh verify sikit. Tu seorang je ke tak dengar? Yang lain kalau dah ada dalam ni, okey dengar. Alhamdulillah. Okey, so 2 daripada 1 dengar tu okey dah tu kot. Alright, so jom kita bersama-sama session kita pada hari ini. Okey. Okay, alright, so kalau siapa yang belum tahu lagi apakah IPO ini, okay, bagi yang mungkin baru join ataupun yang kita akan record juga session ni untuk YouTube. So untuk yang baru join kita pada hari ini, okay, yang baru saja memahami ataupun mengenali bursa atau pasaran saham kita, okay, so IPO adalah saham yang baru nak diterbitkan di pasaran, okay, so IPO yang baru sangat nak disenaraikan di pasaran bursa kita dan ia meminta modal daripada kita untuk digunakan untuk projek-projek yang akan datang dan juga untuk of course tak lain tak bukan kita sebagai syarikat, kalau kita nak modal orang kita memang nak gunakan untuk mengembangkan syarikat kan, menambahkan pendapatan syarikat dan tidak akhir tak bukan akan memberikan kita dividen lah kalau ada sebagai pulangan ataupun hak kita sebagai pemegang saham dan kita boleh vote sekiranya kita hadir ketika AGM. Okay, saya pun baru menghadiri TNB punya AGM sebentar tadi tapi tiada freebies. Okay, so kita berhak menentukan hal tuju syarikat dengan voting kita sebagai shareholder syarikat. So tu value yang kita ada bila kita pegang sebuah saham tersebut. Tapi tidak dinafikan di mana banyak tahun ni yang kita nampak IPO banyak diterbitkan, banyak IPO dikeluarkan dan tidak dinafikan memang ada peluang-peluang untuk short term trading ataupun flip itu boleh dilakukan. Tetapi saya suka nak memperingatkan setiap kali kita start session IPO ni, of course bila kita apply IPO tu bukanlah sekadar kita follow ataupun ikut orang ataupun ikut rakan-rakan kita, tetapi kita juga mengenali ataupun membuat satu keputusan bisnes. Sebab kita gunakan duit kita untuk berikan kepada bisnes ni, bukan sekadar dapat kita punya short term return tu, tapi kita perlu faham kita memberikan modal kepada mereka dari perspektif bisnes dan kita sepatutnya mengambil tahu bisnes apakah yang diperketengahkan kepada company tersebut dan kita sepatutnya dapat confidence lah sama ada kita tak duit tu kita confident yang syarikat ni bagus, so sekiranya harga naik kepada yang sesuai dan saya akan let go lah sebab kita punya matlamat dalam investment ataupun dalam pasaran saham ni adalah tak lain tak bukan yang paling simple adalah untuk dapatkan capital appreciation, okay, iaitu kenaikan modal kita. Okay, sebab tu kita invest, sebab tu kita trade, mungkin nak elakkan daripada duit kita ditelan inflasi. Okay, tapi tidak dinafikan ada orang yang akan ikut saja, follow saja, tidak tahu apa-apa. Itu walaupun instrumen itu dikatakan patuh syariah, tetapi cara anda melakukan bisnes ataupun trade tersebut adalah tidak patuh syariah. Okay, soalan pemakanan yang tersaji di kedai makan itu tetap patuh syariah, tetapi kita buat urusan secara tidak patuh syariah, maka itu boleh jadi satu pendapat yang kita
pun terlibat dalam bisnes yang tidak patut syariah. So hati-hatilah, hati-hati. Kalau kita boleh jawab dengan Tuhan di akhirat kelak, so okeylah tu. Okay, terpulang. Okay, so kita akan go through so Synergy House yang masih lagi ada hari ni, hari terakhir, dan dia akan listing pada 1 hari bulan Jun 2023 nanti. Okay, so hari ni juga kita akan menunggu result apa ni, Allahu Akbar, result CloudPoint. Okay, result CloudPoint akan dikeluarkan pada hari ini petang kemudian. Okay, dan 19 kita akan tengoklah dalam bank dapat tidak, dan juga 19 hari bulan ni adalah DXN punya listing. So esok lah DXN punya listing hari Jumaat. Okay, so mana yang dah dapat fair value tu, okay, bolehlah dengar kita punya YouTube recording pada yang sebelum ini. So bolehlah apa ni, Tuan Siti kita copy pastekan link kalau nak tengok DXN punya recording yang ada juga di YouTube. Sudah ada di YouTube Smart Saham official. So boleh ikut, saya pun boleh buka juga YouTube. Tadi pun saya off dia punya proxy kan. Okay, so di YouTube kita punya channel, ni YouTube tu ada video lain lah okay, Smart Saham. Okay, Smart Saham official. So tu dah ada kita punya Smart Saham official YouTube. So bolehlah berderit-derit minggu ni berderit-derit 7-8 hari ni penuh dengan video IPO saja so daripada Autocount kita cover DXN, Radium, CloudPoint dan juga ada tag baru-baru ni. So hari ni kita akan cover CNG lah, which is IPO yang terakhir. Dan IPO semuanya akan berdiri listing okay, 29 kot. Radium 31, okay, 29 CloudPoint, 30 Edeltech, Radium 31 dan Synergy akan berada pada 1 hari bulan. So 4 hari berdiri akan ada listing IPO baru okay, di pasaran bursa kita. So mungkin akan ada juga intraday opportunity pada hari tersebut. Itu dah akan menggunakan teknikal lah. Okay. So kalau kita dalam bahagian IPO ni, okay, kita banyak cover mostly mengenai fundamental lah. Okay, sebab kita nak faham bisnes itu. Okay, so tak nak bukan, kita klik pada CGS MPO, klien-klien yang dah ada akaun CGS CIMB, anda tidak perlu key in ke dalam bank portal mana-mana, terus boleh login pakai user ID dan password, dan anda terus nampak anda punya CDS account tanpa perlu pergi key in apa-apa, dan bank portal ni akan menggunakan Maybank To You dan juga CIMB Clicks untuk tarik modal dari bank lah. Okay, so tak ada pun perlu key in masuk dalam trading punya trading limit ataupun trading account lah. So bank modal masih lagi ditarik daripada kita punya bank. So alright, so apa yang kita perlu faham, harga 43 sen dan berada di consumer product and services, lebih spesifik adalah furniture industry 25 juta saham yang akan diberikan kepada Malaysian public, iaitu kita rakyat marahan ni, okay, dan akan melalui proses pemballoting ataupun cabutan bertuah lah. So sebanyak berapa ni? 12.5 juta. 12.5 juta kepada Bumi Putra dan 12.5 juta kepada non-Bumi Putra. Okay, so Synergy pun I think tak silap saya pun ada juga dia punya MITI subscription, dan telah full subscription dia pun, dia kenanga yang menjaga syarikat sini, dan of course syariah status daripada Syariah Advisory Council sendiri, which is direct, bukannya perlukan BIMB, Shah Life ataupun Elza Consultancy untuk bagi interim status. So direct daripada Securities Commission. Okay, so hari tadi tutup pukul 5 petang ni, 4.59 tu janganlah rushing berat nak buat. So 22 hari bulan minggu depan baru kita akan dapat tahu result balloting, dan 23 hari bulan baru kita dapat refund ataupun tidak lah. Okay, so total so kita akan nampak listing saham ni macam mana. So jom kita tengok dia punya prospectus. Okay, so ada 1, 2 dan 3. So kita takkanlah open semua sebab pages IPO prospectus ni memang banyak. Okay, so kita takkanlah open semua so harapnya boleh control finally. Boleh tak? Saya test sekejap. Okay, boleh. So table boleh. So right. So okay, so ini adalah prospectus yang kita akan kaji. Think better saya download lah kot Okay. Saya buka sekejap. So ni page pertama. Saya download dulu yang kedua. Ni ada terus ke independent market research. Okay, mudah kerja kita. Okay, alright. So kita akan go through bacaan yang paling mudah untuk macam mana nak baca IPO prospectus ni. Okay, saya yakin di luar sana terkebil-kebil nak baca part mana. Okay, lagilah nak tunggu bahagian summary daripada fair value analyst pun. Kadang-kadang kita pun tak faham apa benda yang diorang cerita. So kita boleh baca sendiri sebenarnya prospectus ni. Okay, memekalkan ilmu dan juga repetition daripada IPO yang lain, sebenarnya akan nampak satu pattern yang
dia orang semua listing ni dengan template yang sama. So template yang sama daripada bursa, okay, template yang sama kepada advisor principal, banking semua lah. Okay, so kita nampak sebanyak 80 juta sebenarnya, okay, diberikan kepada public issue 80 juta termasuk 25 juta kita punya yang public tu. Okay, MITI diberikan hanya 12.5 juta saja, sangat sikit So dan 30 juta kepada private placement yang lain. Ini mungkin sophisticated investor. 12.5 kepada owner juga, dia tambah 50,000 dekat dalam ni 50 juta. So 12.5 tambah dengan 50 juta lah. Ni daripada director sendiri menjual dia punya bahagian saham kepada Bumi Putra MITI lah. Okay. So 12.5 tambah 50 juta, so lebih kurang berapa tu? 62.5 juta kepada MITI. Okay. So tu dia. So jelas jelas kalau kita lihatkan dari segi gambar ni pun, oh ni company furniture. Okay, company furniture ni memang dah ada banyak jugalah dalam kita punya pasaran bursa. So nanti kita akan tengok secara comparison directly. So of course, part yang pertama awal-awal memang dah bagi tahu tarik-tarik penting yang kita kena ambil tahu. Okay, saya dah bagi tahu waktu lagi sekali. Dan of course, table of content kita tak akan baca semua lupa dah buka ni, kenapa tak buka ni? Minta maaf. Okay. Sekali lagi, alright, so kita go through kepada table of content, alright, so kita tak akan tengok semuanya, kita hanya akan tengok bahagian prospectus summary sahaja, okay, dan sebahagian detail, a little bit of the detail IPO ni, of course, bahagian macam mana dia derive dekat price IPO, dan juga a little bit bahagian siapakah profile director, dan juga kepada independent market research report untuk kita dapatkan industry report ataupun industri semasa kajian kajian industri semasa oleh independent analyst iaitu badan berkecuali dan juga kita akan tengok macam mana dari segi dengan menggunakan Smart Saham punya academy style. Kita akan tengok dari segi comparison yang berada di dalam website-website yang berdekatan dengan kita. Okay, so alright, so jom let's get to it. Okay, yang first kali adalah dia punya summary. Okay, so part yang pertama kali ini adalah terma-terma yang short form lah kita akan jumpa. So boleh senang dia control find. Okay, dan daripada terma-terma yang dalam ni pun kita dah nampakkan, oh ada juga term-term furniture dalam ni. So mungkin kita dah dapat tahu dah dan dapat faham, okay, company ni buat apalah. Okay, so nama-nama director, okay, nampaklah beberapa nama ni, adakah mereka semua ni adik-beradik ataupun saudara mara? Boleh jadi ada betul ada dulu tak jauh-jauh ni. Jadi kita akan tengoklah atau tidak. Okay, so yang juga antara kita perlu identify dalam prospektus ni adalah siapakah yang akan mengeluarkan result IPO tu nanti. Okay, so yang akan keluarkan IPO result tu nanti adalah syarikat siapa? Syarikat Tricor Investor Issuing House Services Sdn Bhd. So ini penting kerana ini penting kerana sebab kita nak tahu di manakah tier balloting yang kita akan apply. So ini adalah website PIH Tricor, yang kita akan tengok pas IPO yang kita akan keluarkan result basis of development ni. So kalau kita ikutkan sinergi yang kita mungkin cuba untuk lihatkan IPO yang lebih belakang-belakang adalah kalau yang dekat-dekat dengan dari segi harga adalah Westland lah, tapi itu syarikat construction kan, so mungkin tidak berapa a good comparison lah. Tapi kalau yang paling dekat dengan IPO furniture dari yang saya pernah ingat melalui memori adalah tak lain tak bukan adalah Ecomate. Cuma Ecomate ni dah sangat lama dia punya cerita, tapi masih mungkin kita boleh gunakan. Tengok harga pun 33 sen, harga pun 33 sen. Dan kalau kita tengok tadi harga IPO Synergy House ni 43 sen, so tak jauh lah so, walaupun yang Westland ni pun 33 sen, so tak jauh juga. Cuma dia mungkin ada cara balloting tier yang berbeza sebab yang ni pun dipakai 11,100 unit ataupun 11.1 lot lah. Tapi yang paling recent dia pakai up to 11 ataupun 11,000 unit ataupun 110 lot. Okay, so kalau kita lihatkan dekat sini, kita nampak range daripada 100 unit kepada 900 unit ni adalah tier yang pertama. 10,000 unit ataupun 10 lot adalah tier yang kedua, sampailah kepada 10 juta unit ataupun 100,000 lot. Kalau kita tengokkan dekat sini, tier yang paling minimum kita apply 20,000 sehingga 49.9,000 unit. Dan kita macam nak faham
2,173 yang apply, hanya 552 orang saja ataupun akaun CDS saja yang berjaya mendapatkan saham Vestland ni. Okay, memberikan conversion sebanyak 25% saja orang yang dapat, dan yang dapat pula 11,000 unit. So dia orang apply untuk 20,000 unit, dapat pula 11,000. Wow, okay, lebih daripada 50% tu. So yang 50,000 apply, dapat 15,000 je. Okay? So kita nampaklah tier mana yang paling optimum untuk kita dapatkan unit dan juga allocation yang sepadan lah. Sebab kalau kita apply even sampai 10 juta pun, unit 10 juta ni dapat 120,000 saja. So lebih kurang dalam 10% sajalah yang dapat daripada apa yang kita apply. So makin banyak modal pun tidak menjanjikan keuntungan terlalu banyak. Tapi dengan kalau harga tu boleh naik banyak, dan okey lah. Cerita kalau. Okay? Tapi dengan adanya tier balloting ni, kita tidak perlulah sampai kepada up to maximum punya level, dan kita boleh terus go through kepada minimum punya tier level untuk kita tentukan di manakah bracket tier yang kita tergolong, supaya kita tahu berapa success rate yang kita akan dapat lah. So of course lebih obvious, lagi tinggi, lagi bagus, tetapi modal kita mungkin tidak cukup, dan allotted unit yang kita dapat juga lebih banyak. Okay, so kat situlah cara macam mana kita nak maximize kita punya balloting tier. So ni untuk Umi. Sebab kalau rakan-rakan kita yang non-Bumi Putra, boleh tengoklah di public sini. Okay, of course kalau kita lihatkan even dari Bestland pun sendiri, 7,900 yang apply, 1,900 saja yang dapat. Yang daripada the public non-Bumi, 11,000 yang apply, 1,500 sahaja yang dapat. Okay, so last furniture pun banyak juga beza dia. 9,000 yang apply untuk IPO Ecomed ni. Tengok ada yang mampu sampai kepada 2 juta unit ketika itu. Mungkin IPO tak banyak kan. So kita akan hadapi masalah lah IPO kali ni, sebab banyak gila IPO yang sedang cuba di float kan. So mungkin akan ada ramai yang tidak mampu dari segi modal mereka. So akan ada lah tak sampai berjuta unit ni kot. Secara general lah. Okay, so mudah untuk kita katakan kat situ. So ni adalah tier level. Alright, so kita teruskan balik kepada kita punya prospectus. So kita dah tahu Tricon ni siapa. So Ace Market dan tak ditahukan syariah status mesti dan wajib ada di dalam semua prospectus sekarang. Kalau tiada, maksudnya tiada status syariah. So boleh dikatakan counter itu tidak patuh syariah. Okay, so so saham yang akan diterbitkan oleh syarikat Sinergi ini sebesar sebanyak 500 juta ataupun setengah bilion. 500 juta ataupun setengah bilion nilai saham yang diapungkan dalam pasaran, tapi yang memiliki secara publik. Kita akan tengok dekat belakang ni lah, berapa banyak owner yang pegang. So of course ada juga syarikat Sinergi Holdings ni yang pegang juga saham sebanyak berapa ni, sebanyak 370 juta dia orang pegang 74%. So dia orang akan hadapi moratorium. Bermaksud dia orang tak boleh jual, dia orang tak boleh transfer langsung saham yang ada kepada mereka, supaya tidak adalah isu yang katanya owner nak cuci duit ataupun owner nak jual on the first day. Tidak tidak, sebab kalau syarikat itu 5 listing dalam pasaran, tiba-tiba dijual IPO kepada publik, maka siapa yang akan tentukan hala tuju syarikat kalau bukannya promoter ataupun director syarikat, tapi dibagi kepada publik pula tiba-tiba. So tu ada risiko untuk dikenakan penalti daripada bursa lah, sebab melanggar akta equity itu sendiri. Okay, so right, 26 so expected 26% adalah dimiliki oleh private placement dan juga Bumi Putra ataupun public lah. Sebab 26% saja yang diberikan kepada kita. So kita ada interest 26% lah. So kita akan tergolong dalam bahagian Bumi Putra ni, 62.5 juta ni, iaitu sebanyak 12.5% sahaja yang mungkin akan float. Dan yang mereka juga tiada had, dia orang juga tiada moratorium. So sebanyak 26% ni adalah expected number of shares yang akan float di dalam market. So yang 26% ni lah mungkin akan bergerak dalam masa yang akan terdekat ni. So bila di listing pada 1 bulan nanti, hanya 26% ni sahaja yang bergerak. So dari segi volume pun mungkin tertakluk kepada beberapa number of shares ni sahajalah. So banyak combination je. Then dari segi market capitalization, so ini nota kita yang pertama. Nota kita yang pertama. So biasakan kalau kita buat kajian tentang IPO, kita mesti tahu harga dia. Dari segi harga 0.43 sen, dan saham share capital mereka itu market capitalization mereka. Dari segi pasaran
pasaran yang dipegang modal ni oleh syarikat Synergy ni berapa dia punya amount. So dengan harga 43 sen, okey, dan juga nilai saham yang diberikan sebanyak 500 juta tadi, so diterapkan dengan ni dan diberikan market capitalization sebanyak 215 juta. So market capitalization dia 215 juta sahaja. Okey, 215 juta saja. So kita dah boleh rank dekat mana dia akan berada bersama-sama dengan syarikat-syarikat furniture yang lain. Okey. Tak kisah walaupun dia mungkin offer dalam Malaysia ataupun luar negara lah, tapi kita akan tengok through. Okey, so dekat sini pun awal-awal dah bagi tahu. Okey, dalam Synergy punya composition of business, dia punya catalyst ataupun driver business dia adalah datang daripada Malaysia ataupun luar negara. Okay, sebab itu akan menentukan juga sekiranya kita di dalam Malaysia akan ada perubahan polisi daripada kerajaan ke, daripada badan-badan ke. So, akan memberikan kesan juga kepada syarikat yang bisnes-bisnes mereka banyak di Malaysia. Tetapi, kalau kita tengokkan Synergy ini, sebanyak 42% setakat financial year, tahun tutup 2022, sebanyak tahun tutup 2022 yang baru-baru ni, okey, mereka memiliki 42% daripada United Kingdom dan juga 39% di USA. Wow, okey, sebanyak berapa ni? 81%. 81% daripada bisnes mereka adalah bukan daripada Malaysia lah. So daripada overseas. Okay, so dalam UAE ada 11% dan Malaysia hanyalah 5% saja. So kita boleh katakan tidak terkesan sangat sekiranya apa-apa yang berlaku di Malaysia. So bila orang punya bisnes mainly overseas. So kalau kita lihatkan dari segi production yang kita nampak lah. Okay, subtotal pendapatan mereka daripada 109, 118, okay, 173 sampai 183. So kita nampak mereka punya pendapatan dari segi bisnes makin lama makin meningkat lah. Dan total setakat inilah 111, 122, 184, 184. So kita nampak pendapatan mereka makin lama makin bertambah. Okay, of course sebab kita tengah dalam masalah inflation kan. So of course benda ni perlu diambil perhatian. Okay, so kalau company tidak menambahkan pendapatan, ada risiko lah dia mungkin tak dapat cover kos yang berkaitan. So ini dia, sebanyak 26% yang akan diberikan kepada public yang akan kontrol syarikat Synergy House ini. Of course ada Synergy House Furniture, okay, SK Furniture Industries, okay, dan juga SH International so dia punya core dia. Okay, so kekuatan dia adalah fokus development of sales marketing, alright, design capabilities, okay, untuk launch new furniture, okay, B2C iaitu business to customer sales model, right, dalam furniture e-commerce, establish network industry, long term relationship, okay, so dia ada contract jangka panjang dengan beberapa customer, okay, so this could be a good plus point sebab mereka tidak perlu cari customer yang baru untuk sustain bisnes dengan mereka. Okay, so tapi ada risiko juga sekiranya orang yang long term ni akan tiba-tiba terminate lah. Hopefully tak ada larut untuk dia. So strategi mereka untuk expand customer reach, okay, tambah juga revenue dari segi advertisement promotion, establish lagi warehouse dekat Muar Johor 2023, Port Klang Selangor in 2027. So banyak in the next lebih kurang 3 tahun ni dia akan kembangkan lagi ke Port Klang dan juga Johor. Okay, so risiko of course kita dah tahu kekuatan dan of course risiko mestilah terfaham dia tak lain tak bukan bila kita tengok dia punya risk exposure tadi dengan pendapatan daripada negara luar, so dia akan expose kepada forex, okay, dan juga dua major customer. Siapakah dua major customer ni? Kita akan lihat. Okay, insurance coverage, third party manufacturer, regulatory requirement sebab berdasarkan polisi-polisi negara juga, okay, dan juga business requirement dekat sana lah kalau ada. Okay, COVID biasa, evolving market trend untuk home furniture design pun benda biasa sebab kita akan dapat lihat setiap tahun demi tahun akan ada design baru untuk furniture. Okay, mungkin tak dapat access business, okay, ni benda biasa. Credit risk sebab customer tak bayar pun boleh ada. Tengok berapa banyak ataupun berapa teruk ataupun tidak dia punya credit risk ni, kita akan tengok dari segi business ratio. Okay, ada lagi, okay, long term contract absence, okay, dah cakap tadi. Alright, warehouse subject to regulatory juga, ada juga fire and rescue, okay, kita kena ada fire insurance okay, impact COVID tak penting, bahagian shareholder dah bagi tahu, alright,
Proceeds of summary, use of proceed, iaitu kegunaan modal IPO ni untuk apa? Okay, tak lain tak bukan, bila kita cakap pasal mereka nak establish business dari dalam dan luar negara, mereka perlukan inventory lah, okay, untuk hasilkan furniture tersebut. Sebanyak 10 juta akan digunakan dalam masa setahun setengah, okay, tambah racking dan juga forklift, okay, ke Muar Johor juga 1.5 million dalam masa setahun setengah. Okay, tambah juga commerce advertising dan promotion dalam masa setahun setengah juga. Okay, bayar hutang 10 juta. Okay, apakah hutang 10 juta ni? Sebanyak 29%. Dan 7 juta kepada working capital dan jadi broker again 4.2 juta dapat. Okay, of course kenanga mungkin rate mahal kot, tak tahulah. Okay, so itulah dia, no minimum subscription. Okay, financial highlight, jom. Okay, revenue tadi kita tengok. How about dia punya gross profit? Sebab gross profit ni adalah keuntungan kasar setelah ditolakkan pendapatan dengan kos untuk jalankan bisnes. So dari segi keuntungan kasar yang kita lihat 21, 26, 36, 46 dan kita dah boleh katakan dari segi pendapatan mereka kita nampak makin menaik lah. So makin menaik kat situ. Dan profit daripada operation sahaja pun meningkat meningkat 2K, 3K. Ni pun boleh kurang 5K naik 5K pula 5 juta naik so lupa ada fee kat atas ni, alright. Dan dari segi profit sebelum cukai pun meningkat dengan steady dan profit after tax pun naik juga dengan steady naik 2 juta setiap tahun, so consistent. So ni mungkin ada compounded annual growth yang consistent lah dekat syarikat ni so untuk kita considerkan sebagai syarikat yang stabil. Untuk kita rasakan dia boleh hadap lagi tahun 2023 mungkin selagi furniture outlook masih lagi steady lah, tapi kita akan tengoklah nanti research report macam mana. Dan dari segi cash flow untuk financial 2022 kita tengok inflow yang masuk ke dalam duit Synergy ni pun bertambah every year. So balance yang disimpan dalam account sekarang sehingga 16.8 juta cash yang ada dalam syarikat cash yang ada dalam syarikat untuk Synergy sekarang berada pada 16.8 juta. Right. Dan dari segi percentage margin pun sama juga. Mungkin ada sedikit lah fluctuation kat sini dan mungkin akan agak stagnan juga. Daripada 10 ke 12 pun tidaklah berapa banyak pergerakan So lebih kurang 12. Lepas tu apa ni? Tu dia naik sikit. Tu turun jap dan naik balik. So tidaklah ada growth sangat untuk dari segi percentage tu. And how about dividend policy? Adakah company ini boleh berikan dividen? Okay, so company does not have a fixed dividend policy. Maka, sekiranya ada profit baru dibagi dividen. Tetapi company tidak akan janjikanlah, dia takkan janjikan dan dia akan bagi dividen. Okay, itu kata-katanya bila cakap pasal dividend policy. So bermaksud mungkin dari segi institution punya pemikiran company tiada dividen, so tidak ada sangat value untuk kita masuklah, sebab ada lagi banyak syarikat-syarikat furniture yang lebih steady dan memberikan dividen tu kepada institution. Okay, dan kita boleh spot pun nanti dalam short kita yang akan habis ni lah. So bermaksud dividend policy tak ada ni, so maksud possibly company sedang dalam fasa growth. Okay, tapi dari segi industri mungkin ada pendapat yang berbeza. Alright, so detail timetable tak ada masalah. Eligible person, detail eligible person, niti macam mana, clawback apa semua, so 74%. Benda yang biasa. Now, yang kita selalu nak tahu adalah berapakah basis yang diletakkan untuk syarikat Synergy ni. Dan kalau kita nampakkan dekat sini, harga tadi 43 sen dan bersama-sama dengan kenanga IB yang advice dia orang yang buat underwriting dengan dia orang, daripada financial year 2022, dia memberikan profit after tax sebanyak 16.6 juta yang kita tengok tadi, sebanyak EPS berdasarkan harga yang latest ni iaitu 43 sen, iaitu 3 daripada earnings per share sebanyak 500 juta ni, earnings 16.62 dibahagikan dengan 500 juta, maka kita dapatlah EPS earnings per share sebanyak 3 sen. Earnings per share 3 sen. Alright, so EPS kita adalah RM0.03. So itu memberikan PE multiple sebanyak 12.93. 12.93 PE. So kita akan comparekan juga syarikat Synergy ni punya PE bersama-sama dengan syarikat-syarikat furniture yang lain. So 12.3, EPS 0.03, harga 43 sen, PE 12.93. Adakah ini undervalued
ataupun overvalue. Itu adalah question kita sebagai fundamentalist. Okay? Sebagai fundamentalist, kita nak tahu adakah harga ni overvalue ataupun undervalue. Okay? So itu kita punya persoalan bila kita kaji tentang IPO. Alright, so kita akan teruskan yang part IPO prospectus yang seterusnya. So of course bahagian ni kalau nak baca lebih secara detail memang dia bagi tahu. Dan dia punya dari segi aktiviti yang dia buat, dia nak buat apa dengan kita punya proceed tu ya. So mungkin, dan tadi kalau dia cakap pasal tentang dia punya 2 major customer, okay, sebenarnya kita boleh terus find major customer. Okay, kita tengok ada ke tak dalam ni. Okay, major customer ada top 5. Okay, kita tengok jap. Dan kalau kita lihatkan major customer daripada bisnes ini adalah siapa? Okay, kita tengok dari 2019, 2021, 2020 dan kita jumpa customer ni adalah customer C group. Okay, 3 ni apa dia beritahu. Refers to company, Goods Furniture, e-commerce fulfillment center, okay, incorporated in the United States, which is the New York Stock Exchange. So ini adalah company yang listed di pasaran US kita so ada yang yang kalau kita dah rakan-rakan di luar sana dia katakan customer sini adalah Amazon. So menarik kalau ini pun adalah betul so adalah Amazon katanya. So daripada USA pula kan so mungkin e-commerce platform dan also platform operator. So 3 tahun relationship which is baguslah 3 tahun relationship memberikan revenue yang agak besar juga sebanyak 37 juta tu. Okay, Hillsdale Furniture daripada USA 3 tahun, Shop Direct Home dari UK 20 tahun so lama betul dia punya relationship dengan UK ni yang memberikan pendapatan for up to 16%. Okay, Arena Resources Group daripada UAE dan juga Studio Retail Limited tu 11 tahun. Memang syarikat furniture yang berasaskan customer overseas so dia punya profile dekat situ mungkin daripada segi profile yang dia ada tu rasakan harga ni tak boleh bawah daripada berapa puluh sen. So 43 sen tu dirasakan value yang dia boleh bagi kepada kita lah sebagai investor di Malaysia ni sebab company mereka semua adalah overseas. So rakyat-rakyat di UK dan juga USA dapat beli syarikat keluaran Malaysia punya produk dan kita sebagai investor di Malaysia dapat pulangan daripada value syarikat tersebut. So supplier yang diorang ada yang berikan diorang inventory itulah. Ada juga syarikat-syarikat yang long term tapi mungkin kita tak kenal lah siapa Piao Chess, Grand Victory pun 16 tahun di Malaysia. Dia dapat supplier daripada Malaysia. Lepas tu dia jual dekat luar negara. So ni adalah true business exploit of capitalismnya. Okay, gunakan resource yang murah-murah di Malaysia, lepas tu jual dekat overseas sebabkan ada forex gain. Kita tahu kita punya forex tak power, tapi kita ada sumber dalam kayu-kayu di Malaysia dengan resource yang human resource yang murah, tenaga buruh yang murah. Okay, lepas tu kita jual dekat luar negara. Tapi itulah dia. Mungkin dari segi costing tidaklah terlalu mungkin murah untuk dikatakan, maka itulah kita nampak mereka punya keuntungan pun lebih kurang dalam berapa puluh persen, tak sampai dalam 10 ke 12 ke 20% lah sangat lah. So dia punya margin tidaklah terlalu besar. So, mungkin kos-kos dari segi operasi di luar sana lah sebab dia beroperasi di sana. Okay, cumanya dia punya kilang banyak kat sini, dia hantar ke sana untuk dijual dekat sana. Right? So tu dari segi business customer. Now, mudah and direct, kita terus boleh pergi identify kepada kita punya independent market research tu. Okay? Sebab kita terus boleh dapat lah apakah feedback daripada independent study. Okay. Sekejap, saya terlupa. Dari segi profile director, sekejap kalau ada. Saya terlepas pandang. Even yang scan pun boleh search Okay, bagus. Apa namanya? So ni adalah milestone. Sekejap Education. Easy management. Okay, kat sini. So kat sini adalah profile kepada shareholder syarikat ni lah. So key management team dia, ni profile director-director dia. Okay, kita semua nak tahu, okay, dalam kita buat review profile ni, kita hanya nak tahu adakah mereka mempunyai influence daripada syarikat ataupun kepada syarikat-syarikat lain. Okay, sebab baru-baru ni pun kita dah nampak even dekat EdTech pun dah keluar satu saman sebab dia punya director dan juga promoter tu adalah former former MiTech punya
punya employee so dia ada salah description ke apa ke, tapi dia disaman oleh syarikat Mi dalam masa-masa EdTech ni baru nak listing. So kita nampak ni so ni adalah profil kepada director syarikat ni. So principal director ni dia ada pegang so macam Mr. Tan Utah ni, President Development dia, JVP Development, Southampton Property, syarikat UK dan juga SS Holding, dan dia juga berpengalaman dalam beberapa syarikat senian berhad, right? Syarikat furniture juga. Mr. Kemis ni, T.Y. Luen, pegang juga syarikat yang lebih kurang sama dan juga mempunyai pengalaman dalam bahagian furniture punya syarikat sebelum ni. Then untuk Mok Juan Cek, pegang syarikat dalam Exteria Group Berhad. So ni adalah listed company yang involved dalam development properties dan juga construction. Mungkin dia boleh kabelkan produk-produk furniture ni kepada syarikat Exteria, dan of course dia juga pegang syarikat IT Max System Berhad. Walaupun mungkin equity interest dia tidak besar, tapi dia dapat memberikan decision lah sebagai director dan juga shareholder sikit. Dan siapa lagi? Yu Yong Ling, ada atau tidak? Biasa tidak ada langsung syarikat yang listed. Yong Kim Fui, Innovative, konsortium. Signing Clouds dan Berhad, Securematic Berhad, ada 1.19% share untuk syarikat Securematic Berhad ni. So ni pun antara orang yang mungkin berpengalaman dalam market rupanya. So dia ada pegangan dekat S-Matrix dalam bahagian security solution since 2018 sampai hari ni. Dan juga sebelum dia pernah pegang G3 Global, ni pun syarikat listed juga. Parlo pun dia pernah pegang. Parlo ni pun penny company. So dia pernah pegang juga. So harapannya janganlah jadikan Synergy penny company sebab Securematic, G3 dengan Parlo ni semua penny harga dia. So kita dah boleh katakan yang Synergy ni pun antara satu syarikat yang kita boleh katakan counter tauke lah. Tiada sangat institution yang ada involved dalam ni, ataupun mungkin dia orang tak disclose langsung siapakah siapakah institution yang adalah ataupun cornerstone. Dan tidak ada keperluan untuk dia orang disclose unless dia orang nak disclose. So dari segi independent market research, jom terus dah boleh pergi kepada kita punya kajian daripada kita punya analyst. Market research. Cun. So independent market research on furniture industry. Right, furniture industry daripada segi Synergy ni beroperasi kat mana, landscape dalam Malaysia macam mana, global furniture, dan bagaimana Synergy derive majority revenue dia banyak daripada ekspor. Jelas sebab dia punya pendapatan banyak daripada UK dan juga US. So Smith & Daniel yang cover. Right, so dari segi segmentation of furniture industry, dia cakap pasal home furniture, office furniture, ada furniture yang involved dalam segi medical ke, lighting, fitting, even aircraft pun ada pakai furniture. Office furniture tak lain tak bukan in terms of work from home ataupun office punya furniture. Home furniture, dining room, living room, bedroom dan kitchen. Dan kalau kita lihatkan, Synergy hanya involved dalam bahagian 3 ini saja, iaitu dining room, living room dan juga bedroom. So hanya 3 kategori saja, tidaklah as a whole, tapi semuanya adalah ekspor. So of course list ni bukanlah exhaustive sebab ada banyak lagi. Alright, so dari segi overview, dikatakan furniture industry ni has traditionally been dominated by the manufacturers. Focus largely on contract manufacturing. So memang jelas semuanya berasaskan kontrak, and then focus on mass production, dan often inflexible untuk small scale customize. So dari segi customization mungkin tidak berapa sangat secara tradisionalnya, tapi industri dah further berkembang. Dan player sekarang fokus on product design sebab orang semua sekarang fikir pasal design, tak boleh nak sama dengan jiran sebelah. Kau pakai kursi sama dengan aku, tak nak lah, beli lain lah. Jual yang kita punya kita furniture yang ada tu. So biasanya itulah dia, kalau yang jiran-jiran suka compare ni. So orang suka, saya nak furniture ni yang boleh muat dengan sini, yang boleh adjust dari segi spacing macam ni. Tu nanti dia hire lah untuk buat benda tu. So tinggal tengok kan dari segi value chain
dari segi value chain, kalau kita nak fahamkan, okay, macam mana nak fahamkan value chain ni adalah kalau kita fahamkan dari segi kita punya cycle pemakanan ataupun produk makanan dikeluarkan daripada petani, okay, kepada manufacturer, kepada pembekal dan kepada supplier ataupun ada orang tengah atau kepada kedai maidin ke apa ke, dan barulah kepada kita. So sama juga seperti furniture, ada yang menentukan bahagian product design, siapa yang keluarkan idea design ni, okay, orang-orang yang kreatif. And then barulah dikeluarkan paperwork untuk dari segi costing apa semua, dan barulah di manufacture, dan akhirnya barulah sampai kepada kedai-kedai perabot. Okay, kawan kita yang apa ni, Bangla ataupun yang ada kedai-kedai dekat apa ni, kedai owner Abdul Rahman ke apa ke, Abdul Rahman Furniture contohnya kan. So dia tu lah, dia dapat jual sebagai retail dan untuk kita gunakan. Dan kalau kita lihatkan dari segi sinergi ni, hanyalah pegang di bahagian product design dan juga di distribution dan juga retail. So very limited to 2 part sahaja, tidaklah consume value chain ni secara total. So dia punya part involvement tu tidaklah terlalu banyak, tetapi mereka fokuskan kat bahagian export. And how about performance of the industry? Okay, dalam segi Malaysia, okay, memang betul-betul driven by export. Okay, furniture industry ni memang tak roket memang daripada dulu lagi memang based on export, sebab kita punyai forestry dan juga apa ni, kayu-kayu yang menarik. Okay, kalau cakap pasal kayu-kayu kat Malaysia ni pun saya pun tak dapat ingat semua kan, tetapi banyak yang dia export juga kepada 174 negara. Memang furniture ni pun memang setiap tahun ada dia punya exhibition, dari segi home exhibition ke, exhibition tu bukan setakat kat Malaysia je, tapi di seluruh dunia memang ada furniture exhibition yang dia orang setiap company furniture ni akan join dan publish dia punya idea design untuk rakyat-rakyat dekat sana beli dia orang punya furniture. Sebab yang idea furniture ni adalah of course tak lain tak bukan, it is a creative industry, dan orang yang yang selalu nak beli ni adalah memang orang yang memikirkan artistry dalam bahagian rumah mereka. So usually macam high end lah, bukan kalau kita nak cerita macam IKEA punya style yang kita boleh ready to assemble bila je. Okay, dan kalau kita lihatkan Malaysia punya global furniture exporter, okay, kita nampak China memang paling terbesar, terbanyak 36.4%. Ni takat 2021. Kita lihatkan Malaysia hanyalah sebahagian daripada share hanyalah 1.46% sahaja. Dan kalau kita tengok kan, ekspor yang diberikan oleh syarikat-syarikat Malaysia secara total kita tengok Malaysia Furniture Export mengeluarkan sebanyak up to 13.84 ringgit dalam bilion, 13.48 bilion dan Malaysian Wood Based Home Furniture Export hanyalah merangkumi 10.71 bilion. So figure ni agak stagnan boleh jadi yang industri furniture ni memang daripada sejak azali yang kita nampak 2019 ni, kita nampakkan dia dah boleh sampai dalam peringkat maturity so, peringkat yang mungkin stagnan, tak tahu bagaimana lagi ruang untuk growth unless dia orang boleh buat design yang baru yang boleh beat apa yang ada berbanding semua pengeluar furniture yang berada di dalam dunia ni. Mungkin kalau nak compete dengan Malaysia juga, tapi kita akan tengok siapakah kompetitor yang ada yang at the moment. Okay, so sama juga bahagian ni kita tengok dan dia cover juga bahagian e-commerce apa semua, top 10 furniture export destination. Okay, kita nampak kita punya company-company di Malaysia memang banyak bila export kepada kepada United States punya customer, dan kalau kita lihatkan dekat sini mengangkumi setakat 2022 sebanyak 7.23 bilion yang telah kita dapatkan sebagai export revenue daripada US. Okay, Singapore hanya 1 bilion, Japan, Australia, UK, India lain semua kecil-kecil sahaja. Okay, so kita nampaklah market besar export destination ni. Memang kalau siapa yang lalui selepas COVID punya krisis, kebanyakan syarikat furniture berada dalam dalam bull condition. Kalau kita lihatkan banyak syarikat-syarikat furniture naik ketika pandemik berlangsung, dan memang dapatlah Ecomed antara yang berjaya listed pada tahun 2021 tu dengan jayanya kerana sentimen yang sangat bagus ketika itu. Cuma saya agak questionable lah sikit dekat mana position Synergy nak listing berdasarkan industri yang sedia ada at the moment. So itu yang kita akan tengok. So dari segi demand,
demand driver furniture industry macam mana? Okay, dari segi global demand driven by positive global condition, tak lain tak bukan kalau global tak bagus, then mungkin akan kacau lah kita punya ekspor ke luar negara tu. Okay, dan kalau kita lihatkan economic condition memang akan efek. So memanglah kalau keadaan ekonomi negara tu pun mungkin tidaklah selalu bagus, mungkin kacau bilau ke. Dan kita tengoklah US punya inflation tinggi macam mana, UK inflation mungkin macam tinggi macam mana. So itu akan memberikan kesan kepada consumer spending. Mungkin orang di sana UK, US pun tidak akan spend terlalu banyak untuk beli furniture, dan itu akan memberikan kekurangan dari segi kekuatan spending power individu. So dia akan memberikan masalah kepada transaksi furniture ini. Tapi kalaunya kekuatan consumer spending ni kembali, masalah inflation pun tiada isu, dan boleh jadi bahagian consumer demand tu akan datang untuk furniture. Sebab kita dah nampak ada some analyst pun dah mengatakan some property sektor mungkin akan naik balik. So akan memberikan tak lain tak bukan impact yang secara indirect juga kepada company-company yang berasaskan consumer, yang melibatkan juga furniture ataupun industri seperti building material yang memerlukan binaan rumah tersebut. Dan of course tak lain tak bukan, bila cakap pasal rumah ni mestilah berkaitan juga global population dan urbanization. Ramai nak duduk dekat bandar, dalam apartment high rise kan, dan global population makin tinggi. Tak boleh nak cerita bab Thanos ke apa ke, tak boleh nak wipe separuh rakyat-rakyat di bumi kan. So kita kena hiduplah dengan ramai-ramai manusia yang ada ni. Dan of course popularity in furniture e-commerce. Sebab kebanyakan disebabkan post-COVID itu, kebanyakan syarikat furniture telah consider e-commerce sebagai platform business. Itu jelas kat situ dia terus masuk part 2 pula. Increasing consumer preference untuk RTA. Ready to assemble furniture. Seperti IKEA memang in demand, tetapi dari segi design lah, yang syarikat furniture akan terpaksa compete among one another. Itu dia ada demand. Then of course demand trade by export driven by global trade condition juga, yang kita terpaksa dari segi polisi government kita di luar negara memang kena berkolaborasi dengan beberapa negara untuk tambahkan ruang dan peluang ataupun kurang kesekatan dari segi ekonomi tu, untuk kita mudah masuk ke dalam negara-negara luar. So contoh agreement regional seperti ASEAN China Free Trade, ASEAN Australia New Zealand, sebab kalau sekatan ini dibuat, dia akan menyusahkan kita punya pendapatan. Sebab itu ekspor ini agak penting supaya kita punya key business income, dan juga of course menambahkan prosperity rakyat, sebab adanya business yang membuat transaksi luar negara. Dari segi risiko, of course bila cakap pasal furniture, mestilah adanya masalah design. Siapa yang boleh offer design yang paling bagus, itu yang akan thrive lah. So memang susah untuk cakap pasal creative industry ni. Mungkin saya sebab daripada accountancy background, so susah nak katakan creative industry macam mana. Competition yang sangat robust. Tengok daripada kita pun hanyalah 1% je. China yang paling tinggi in terms of 36%. So kalau nak lawan dengan China in terms of production, sangat susah. Right? Reliance on manual labor, masih lagi menggunakan manual labor dan kurang ataupun lack of automation. Menggunakan kayu sebagai raw material. Kayu ni bukan cepat untuk nak tumbuh. Kayu ambil masa yang sangat lama. Kalau kita nak cerita, Rabu is the main type of timber, solid wood, dan memang kita nak tahu availability tu memang akan ada shortage lah. So kita tak boleh nak tarah semua pokok-pokok yang ada. Patutlah jadi masalah panas sekarang ni. Dia cakap pasal global warming ke kan, masalah banjir ke, tak boleh lah nak tarah terlalu banyak. So dari segi sales atau harga furniture expected akan memang terkesan dengan lagi-lagi lah inflation yang sedang berlaku di dunia. Then of course timber is in Malaysia largely sourced by natural forest, plantation forest, alienated land or rubber replanting program. So memang sangat limited furniture ni, right? And how about competitive landscape? Jom kita lihatkan beberapa syarikat. So key industry players, tak lain tak bukan Latitude dah tukar nama jadi Rongken International Berhad. Patutlah tak jumpa Latitude dah. Lihan Industries, Poh Huat, Hevia Board, Senko, Jacob Homeritz, Synergy Group berada di tengah-tengah, LY Furnitures, SWS Cap,
ni technical ni Senyap Berhad. Okay, Wegmans pun ada, SHS Resource Holdings, Mobilia pun ada pun IPO tahun 2020 kot, tak silap ke 2019, saya lupa dah. Pun ada IPO yang keluar selagi sekali dengan Ecomed, tapi Ecomed ada dalam ni tak? Samling Housing, okay, Rian Heng Wooden, Senyap Berhad, Ecomed pun ada, okay, Ecomed pun ada, Ecomed pun ada, dan juga Spring Art. Spring Art juga another IPO yang telah dikeluarkan tahun 2021, kalau saya tak silap. Okay, so dari segi composition yang ada dalam market ni memang banyak. Memang banyak gila. Dari segi pendapatan, dan bagaimana sinergi ni berada. Okay, dan disusun ikut pendapatan so 700 juta, okay, sampailah ke bawah. Even up to Spring Art hanya 54 juta saja production so maksudnya sinergi ni memang berada di posisi di tengah-tengah di bawah tengah di bawah Home REITs dan Jacob, Senko, Hevia, tetapi better daripada SWS Cap, Wegmans dan juga Mobilia sekalilah dengan Ecomed. So kita boleh compare. Sekejap kita buat sedikit simple listing untuk compare. Sekejap. Okay, so company apa tadi? Okay, dari segi company, saya tak buka Excel lah pula. Okay, Rongken. Kita boleh buka Google Sheet. Sekejap, dah siap. Google Sheet. Boleh kot, senang sikit nak listing. Okay, right. Saya buka ni dah mudah untuk kita lihat mudah untuk kita lihat comparison dari segi side to side. Okay, right. So jom kita buat sama-sama. So kita nak tengok sinergi. So yang pertama tadi kita sudah lihatkan apa nama tu? Rongken. Saya lupa, saya tak sure nama dia dalam bursa apa, tapi jap kita tengok. Okay, boleh nampak so insyaAllah Rongken, okay, Lihen, bagi Pohwat, Hevia, Senko, okay, Jacob, lagi Home REITs. Memang kalau kita cakap pasal furniture ni memang dah, saya tak tahu nak kata macam dah tepu ke ataupun memang dah terlalu populated kalau kita cakap pasal industri furniture ni. Okay, dia bergantung sangat kepada siapakah customer yang apa ni yang diberikan lah. So SWS Cap, lagi Wegmans, Mobilia dan juga Ecomed. Banyak ni, memang ada berapa ni? Itu pun asalnya bukan semua ni yang ada ni. So ini pun dah lebih kurang dalam 12 syarikat yang listed dalam pasaran bursa dari segi dari segi ACE dan juga main market ni. Dan kalau kita lihatkan dekat sini dari segi revenue memang kita nampak sinergi memang antara yang tinggilah di sini. So dari segi 194 juta tu, dari segi gross profit sebelum cukai dan juga selepas cukai, okay, kita lihatkan sinergi berada pada 8.5 juta dan sebenarnya better daripada Hevia. And even mungkin better daripada Lihen dan better daripada Rongken pun. And better juga daripada Jacob. Okay, Senko pun kalah. Okay, Home REITs yang better. Okay, tapi tiadanya data segmental ni so dia tak dapat keluarkan. And of course better daripada syarikat lain, Mobilia pun mungkin slightly. So Ecomed dan juga Spring Art. So ada beberapa 13 Spring Art masuk juga. Okay. So, memang penuh. Okay, dan kita lihatkan dari segi comparison, okay, furniture ada lebih kurang 14 dan kalau kita boleh buat KLC screener ataupun even stock base pun kalau kita nak compare, kita biasa comparekan syarikat itu nama dia apa sekarang? Tak tahu. Rongken. RKI nama dia. Okay, RKI RKI nama sekarang. RKI household goods household good pula ada juga benda-benda lain dalam ni lah, bukan setakat furniture sahaja. Dan segi market cap yang terbesar, Sign International juga adalah furniture. Formosa Prosonic pun tak silap saya rasanya, tapi tak tahu kenapa tak ada dalam comparison. Dan NTPM Tissue bukan, Fiamma, Lihen, Paragon bukan, RKI, Ecomed, Tafi dan lain-lain banyak juga ni. So tak boleh nak compare semua. Jadi pun dalam dalam KLC screener pun hanyalah ada consumer product saja yang boleh kita comparekan. Tiadanya syarikat furniture dalam ni. So agak susah sikit lah. So kita hanya boleh refer kepada
this company sajalah untuk kita tengok kan dalam kita punya list tadi, Google Sheet tadi. So now, kita tengokkan di mana sebenarnya dari segi harga. Dari segi harga, kita tengokkan Synergy berada pada 43 sen. Okay, 43 sen. Right? So, harga dia 43 sen. Okay. Dan dari segi PE ratio tadi, dan kita pun sudah keluarkan sedikit, iaitu sebanyak 12.93. 12.93 adalah PE dia. Okay, price. Okay, dan juga apa nama tadi, PE ratio. Okay, dan kalau kita boleh keluarkan data daripada Stockbase ni pun lagi better lah. Okay, Ronken tadi RKI, berapa PE dia sekarang? 4.51, berapa ni? 5.18. Okay, harga 1.33, 5.18 PE dia. Lagi, Lihen mana? Lihen 0.84, 6.02. 0.84, 6.02. Is it? 6.02. Okay. Pohuat pula. Okay. Harga RM1.28, 4.72. 4.72. Okay. Heavier pula di mana? Tak heavier. Dia dalam kayu. Okay, tak ada dalam ni. Heavier kayu lah. Okay. Senko mesti ada. Okay. Senko 61. Tiada PE. Rugi lah. Okay. Okay. Kosong. Okay. Jacob di mana? 0.7 dengan 7.49. 0.7, 7.49. Nampak tak semua PE yang berada di dalam industri furniture ni sebenarnya tidaklah terlalu tinggi Memang kalau kita nak katakan sangat under value 0.48, 6.46. Oh. Okay, SWS cap ada tak? Okay, ada juga. Okay, 24 sen saja 0.24, 24.74. Fragments ada lagi tak? Fragments 18 sen. Astaghfirullahaladzim, jatuh teruk lah. 18 sen, PE 5. Okay. FPI buat speaker. Okay, terima kasih. So dia consumer tapi dia buat speaker. Okay, terima kasih. Verify. Saya pun lupa sangat, banyak sangat nak kena review. Terima kasih Tuan Puan Syahidah Sufian. Okay. So ni PE dia lah. Alright. Mobilia, Ecomic dan Spring. Kejap. Sambil-sambil. Ni lah dia aktiviti yang paling simple. Kalau orang tak tahu nak start dari mana kan. Ni lah dia. Apa yang data-data yang kita senang untuk review. Dan saya buat live dengan you all so that somewhere in overtime kalau saya tidak mampu untuk buat review, harapannya independently ramai yang akan mampu buat seperti inilah. Okay, saya okay untuk share knowledge ni kepada semua orang. 0.69 Ecomic, PE 30, 8.12. Okay, Spring pula last sekali. Okay, 17 sen juga. Astagfirullahaladzim. Teruknya harga-harga furniture ni. 32.69. So kalau kita lihatkan apa yang ada dalam industri ni, kecuali heavier yang boleh je kita cari, tapi itulah dia tidak ada dalam satu subsektor yang sama dalam Malaysia Stock Office ni lah. Tapi kalau kita nak compare kan dari segi apa yang ada dalam the sector based on the IMR yang dikeluarkan lah. Okay. Ini pun apa ni? 21.52, harga 35.5. So 355. Oh, tadi dia punya PE sekejap dah lupa. 21.52. Dan kalau kita lihatkan dari segi comparison, the industry yang ada, okay, kalau kita comparekan dekat sini, okay, dan kita boleh dapatkan satu even simple formula je pun, average. Okay, average. Okay, part tu. Cek formula 13.46. So ini adalah industry average industry average berdasarkan market report. Industry average PE. So therefore, okay, dengan 13.46 ni memang akan lari sikit sebab ada outlier seperti Spring, Ecomic dan juga SWS cap ni. Even heavier pun agak tinggi juga. Okay, so itu memberikan PE ratio yang mengatakan kalau kita nak compare secara direct, PE ratio untuk Synergy ni boleh katakan undervalue berbanding dengan 13.46. Okay, berbanding 13.46. Right, so ada ruang sedikit lah untuk kita katakan adanya kenaikan. So kalau kita lihatkan tadi, EPS yang dikeluarkan, let's say kita gunakan industry average lah. EPS yang diberikan oleh syarikat Synergy tadi adalah 3 sen. Okay, dan PE ratio mereka adalah 12.93. So sekiranya syarikat Synergy tadi ingin mencapai industry average,
Okay, ingin mencapai industri average bermaksudnya industri average PE tadi perlulah kita darabkan dengan EPS tadi. Maka kita dapatlah harga yang balik. Mana tadi? 43 sen ke 13.46. Sepatutnya. Sekejap harga darab dengan itulah. Sekejap. Saya pun terconfuse sekejap. So sepatutnya kalau kita tengokkan PE ratio, PE ratio bersamaan dengan price divide by earnings. Saya terconfuse dekat live tiba. Price divide by earnings. So harga kita tak tahu. So maksud kalau kita nak bawakan sebelah, PE perlu didarab dengan EPS lah. Darab dengan 3 sen. So betul lah kan? Betul lah ni. Darab dengan 13.46. So harga patutnya untuk syarikat ni berdasarkan industri adalah 13 hanyalah 40 sen. Betul ke ni? Macam lain je. Salah PE kat sini. Mungkin lah kita tengok sikit. Price bahagi dengan 0.03. Ke saya punya EPS salah? Pergi saya punya EPS salah. Sekejap tengok sedikit dekat dalam ni. Allah. Basis of arriving at IPO price. 16.62 based on enlarged share 12.93. Betul ke harga 43 sen? Kan? 43 sen harga dia. Betul lah 43 sen. Saya pun tak sure kenapa dia macam tu. So kalau ikutkan kat sini, kalau dia tengokkan PE kiraan tadi 12.93. Okay. So EPS ni based on 3. So tak sepatutnya harga 43 sen. So tak sure apa yang terjadi. Tapi kalau kita buatkan kiraan yang simple tadi, price bahagi EPS dengan 3 sen ni lah. Mungkin ada round down yang mungkin yang saya terlepas pandang ke apa ke. So kalau kita lihatkan dekat sini, harga dengan yang kalau kita nak betulkan balik lah. Kalau kita nak perbetulkan balik dengan PE 12.93 tadi, kita boleh reverse calculate saja. Berapa ni? 0.42. 43 dibahagikan dengan PE tadi. So EPS nya itulah 0.33 lah. So ada rounding error. Ada rounding error. Rounding error dia 0.33 sebab pakai rounding ni yang masalah ni. So kalau ikutkan menggunakan EPS yang diberikan oleh siapa tadi, Synergy tadi, dengan industry average yang sepatutnya, so itu memberikan harga mereka sebanyak 44.7 sen. So kalau kita nak round up kan figure ni, round up kepada 2 please. So dapatlah 45 sen. Sama tak dengan target saya TA? TA security saya bagi 45 sen. Kalau tak silap saya. Sekejap kalau nak tengok dalam group chat jap. Sekejap I'll tengok spreadsheet ni jap. Kalau tak silap saya, TA bagi 45 sen je. Mana sekejap, tak jumpa pula. Synergy. Synergy. Okay. Nampak tu. Ngam lah 45 sen. Okay, tahniah. Okay, saya dah berjaya memproofkan target target TA. Okay, saya bukan analis yang bertauliah, tapi ini adalah basic simple valuation yang dalam kita pun ada dalam kelas Wyckoff lah. Okay, so 45 sen berdasarkan EPS. Kalau kita lihatkan apa yang diberikan oleh siapa ni TA, so dia based on 13 point PE, based on apa ni FY22 core EPS. So a bit berbeza dengan cara dia. So dia pun value at 45 sen per share. Dan kalau saya gunakan kiraan yang simple ni pun dapatlah juga 45 sen kan. So samalah tu So dapat 45 sen hilang pula. So 45 sen So 45 sen adalah harga fair value berdasarkan industri furniture yang ada. Okay, mantap. Okay, terima kasih. So 45 sen is the fair value. Tapi kalau kita nak buka extra length lah, kod ada lah, kod ada dekat tempat lain. Okay, saya tidak menafikan sumber yang lain, tidak menafikan sumber yang lain. Ini adalah sumber data-data sahaja. Kita tengok dekat let's say Bursa Marketplace.
ni kita tengah buat review sendiri ni kita sedang mengkaji adakah fair value yang diberikan oleh TA ataupun yang ada di luar sana berbala ataupun lebih kurang sama ataupun sebenarnya boleh lagi elok. Dan kita nak tengoklah if there's any room ataupun tidak furniture industry ni dari segi technical aspect. So kita tengok satu counter Jacob. Okay, dia so dalam sektor consumer cyclical house dulu. Okay, so rating pun bagus 10 average score untuk Jacob ni saya pun follow lama juga counter Jacob ni, tapi sektor dia je tak apa bagus. Okay, so dari segi alpha indicator kita boleh lihat terus berapakah based on algo yang diberikan oleh Bursa Marketplace ni, siapakah ataupun berapakah PE ratio yang dikeluarkan. Okay, kalau kita lihatkan PE ratio syarikat syarikat Synergy, okay, ni adalah industry average So industry average untuk syarikat furniture ada Lihan, Pohwat, RKI, Ecomed, ni semua logik ni. So SSH ni apa tengok sikit. Oh, SSH Resources. Oh, lupa satu lagi company. So saya tertinggal satu lagi PE ratio kan. So industry average hanya 12.5 saja. So 12.5 itu tak tinggi tu. So 12.5 sangat sedikit lah. So 12.5 is very low lah. So kalau kita tengokkan Bursa Marketplace, okay, Bursa Marketplace punya PE 12.5 je. Okay, this is Bursa Marketplace. So saya mungkin salah lah kot sebab saya refer kepada certain information. So kalau ikut Bursa Marketplace 12.5 sahaja. So kalau kita gunakan that basis untuk 12.5, okay, kita gunakan the simple basis based on Bursa Marketplace, then of course kita akan still darabkan juga 12.5 ni dengan EPS yang sedia ada. So hanyalah harga patut sebanyak 41 sen sahaja. So sangatlah sedikit sebab 1 sen sahaja ataupun 41.5 sen lah so ataupun 42 sen lah paling dekat pun. Kalau kita round up lah, so 41 atau 42 sen. So based on Bursa Marketplace dah. So nak apply ke tak macam ni So kalau dalam sedemikian punya rupa bermaksud, okay, sebab kita sekarang berada dalam prospectus yang based on Disember punya data So kalau kita lihat kat sini mana Synergy ni berdasarkan 31 Disember 2022. So sekiranya company ni akan ada ruang dari segi fundamental untuk naikkan dia punya value, bermaksud the next quarter punya profit perlulah lebih tinggi daripada closing Disember. So kita pun sedang melalui March itu kan. So March punya quarter mungkin akan keluar soon untuk syarikat Synergy ni, dan kita mungkin boleh lihat dari segi comparison bagaimana movement syarikat tersebut dan mungkin akan keluarkan a new trailing PE ratio sebab PE ratio dia akan compare juga 4 kuartal yang ke belakang. So sekiranya ada improvement dari segi fundamental, maka ada ruang untuk syarikat Synergy ni in terms of fundamental. So itu fundamental. So now in terms of technical, so lama sikit nak kumpulkan fundamental data tu. So how about technical? So bila kita cakap pasal technical, meaning kita akan tengok carta dari segi how is the industry is performing. Saya pernah buat atau tidak Oh tak ada sudah hilang. Okay, saya pernah buat comparison furniture dulu. So kalau kita lihatkan dari segi list yang kita ada, ni saya cuba buat comparison direct secara carta sahaja. Okay, dan kita cuba ambil yang abang long besar dulu. So of course yang paling pertama tadi Ronken. RKI. Alamak loading pula. Lalu keluarlah. Okay, RKI, Ronken International. Okay, kita tengok jap. So day chart. Ya Allah, lompongnya. Kita tukar weekly dulu. Okay, Ronken, siapa lagi? Pohwat. Pokong Okay, Pohwat pun weekly juga. Tengok weekly chart. Kita nak tengok bagaimana keadaan industri Jacob. Sebab technical ni pun akan memberikan satu decision making kepada how is going to perform dekat pada hari tu nanti. So Ronken, Lihan, Pohwat. Okay, Lihan belum. Lihan. Saya ambil besar-besar je lah Lihan. Okay. Lihan. Senko. Okay. Senko. Apa lagi? Home Rates. Ini yang murah sangat ni. Okay, murah lagi. Boleh tapi boleh lagi lah. Okay, Home Rates. Okay.
Dan yang last kali adalah, lagi dua last Macmans dengan Mobilia. Okay. Macmans dengan Mobilia. Okay. So, kalau kita buatkan satu comparison besar menengokkan, melihatkan apa yang sedang berlaku dalam industri at the moment adalah distribution dan redistribution yang sedang berlaku di Rongken. Okay. Pokuat pun berlakunya nampak satu formation of distribution, belum nampak formation of the accumulation whatsoever. Kita lihatkan Jacob pun, okay, Jacob masih lagi maintain tetapi belum ada movement setakat ni. Ni yang saya tengah monitor sebab nampak macam ada record accumulation, tapi itulah industri mungkin kurang berminat. Okay, dari segi Lihen pun stagnan saja di atas selepas sekian lama. So mungkinlah kalau mengikutkan sentimen yang sedemikian, okay, even Wakeman pun tak boleh nak bergerak sangat. Mobilia yang listed 2021 pun makin lama makin ke bawah, tak nampak accumulation dekat mana. Pomerits pun okay, sama juga, almost like a distribution punya pattern. Senko pun tak lari dah sampai kepada distribution. Sebab kita lihat the rally that dia orang pernah dapat adalah ketika waktu COVID dahulu. So memang the gains has already been done ketika ini. Dan kalau kita lihatkan kebanyakan accumulation yang telah berlaku kat sini pun is quite deserving yang mereka pun sudah boleh katakan berada dalam fasa distribution tu. So furniture secara overall it is not a growing industry. Kalau kita katakan dia adalah industri yang sedang matang, it's not easy to gain further from this particular industry. So sepatutnya if dia orang adalah sepatutnya be an established company, memberikan dividen, then cuma mungkin dari segi ruang growth yang ada untuk syarikat ini adalah tak lain tak bukan dari segi consumer sentiment, meaning spending dalam ekonomi. Evergreen tak masuk sebab dia bahagian kayu. Okay, kayu untuk building material lain. So ni mari kita compare furniture sahaja. Okay, ni memang furniture punya list saja. Ke Tuan Syami baru masuk? Ni comparison kita Ni semua syarikat furniture. Rongken, Lihen, Pokuat, Hevia yang based on IMR je lah. Yang based on IMR. Okay, ni nanti boleh tengok balik recording kalau tak sure lah. Ni adalah bursa marketplace punya price target. Suka hati je buat sendiri kan. Okay, saya bukannya CFA level tapi dapatlah belajar sikit daripada kita punya kelas Wyckoff Advanced kan. So ni adalah based on industry average yang kita buat dalam Excel ni. Okay, so right. So nampak dari segi fundamental, ruang for the growth is not that lot sebab PE ratio pun tidaklah terlalu tinggi. Tidaklah terlalu tinggi untuk certain company. So sebab tu kita takkanlah overhype sangat IPO synergy ni. Dan juga dari segi faktor technicality. Dari segi faktor technicality, kita lihatkan the whole sector is not moving in the right direction. Okay, direction tu tak ada. Tak nampak momentum pun. Nampak momentum ke bawah lagi ada. So possibly adanya movement yang can be done on the first day, tetapi to me, I am not seeing a much positive value untuk sinergi ni, walaupun dari segi investor and as a trader. Cumanya kita tak boleh katakan yang market ni akan perform macam ni sebab market can perform the opposite pada hari listing kemudian. So tak salah untuk apply. Mungkin ada ruang sebagai 45 sen tu as a room untuk potential, tetapi kalau based on research yang kita dah buat setakat ini, I do not see a positive sign at the moment untuk industri ini secara fundamental and of course secara technical sekali. Saya akan save lah sekali venture sector comparison. Ini untuk saya punya rekod pada masa hadapan. Okay, mudahkan untuk semua orang. So, InsyaAllah. So kita dah nampak so macam mana? Panjang juga kita punya session hari ni sebabkan guna Excel kan. So dia jadi extra length sikit. Tapi itulah dia. Sebab terlalu banyak IPO yang perlu di cover dalam masa yang singkat. So saya terpaksa buat secara demikianlah. So insyaAllah semua recording ni akan dipublish dalam kita punya YouTube tak lain tak bukan. So you all boleh pergi kepada kita punya channel and tunggu kita punya upload di dalam channel Hikmat Saham kita ni. So ada lagi ruang untuk decide what to do before this thing pada end of this month nanti. So ada seminggu untuk berehat, buat istikharah ke, buat qiyamul lail ke, solat hajat ke apa semua.
Okay, adakah IPO yang akan keluar ni bersesuaian ataupun tidak untuk di intraday untuk dapatkan sentimen pada hari itu. Mana tahu tiba-tiba consumer pun berada dalam keadaan yang baik kan. So dan kalau kita nak buat satu comparison, mungkinlah saya mungkin comparison yang last adalah tak lain tak bukan dari segi sektor itu sendiri. Dari sektor itu sendiri, saya tak ingat mana. Dari segi sektor itu sendiri, bagaimanakah keadaan consumer sector at the moment dari segi comparison kepada industri so kalau tengok kan consumer product this is consumer product punya index yang merangkumi semua dari segi makanan, susu, kereta dan juga furniture. Kalau kita lihatkan the overall sentiment of consumer index ni tidaklah berada pada sangat positif at the moment. Yang positif itu time Chinese New Year rally je. Okay, end year Christmas sampai lah Chinese New Year. Lepas tu sekarang dah jatuh downturn ni pun tak nak lagi cuba untuk naik atas yang nak boleh katakan this is the biggest downtrend yang ada lagi dalam since 2019 daripada kita punya kejatuhan PRU 2018 sampai hari ni. Tak nak point out mana-mana parti, tapi itulah dia kejatuhan yang sedang kita alami, yang kita masih lagi belum nampak recovery in terms of overall segment. Kalau kita nampaklah kita punya furniture tadi di mana, so you all can make some good ataupun probable judgement yang kita tahu furniture industry ni bagaimana. So then I think sangatlah justified bagaimana TA Securities mengeluarkan harga yang sepatutnya hanyalah that harga. So saya tidak mencadangkan sangat sama ada nak buy ke sell ke hold ke, semua tu adalah terpulang kepada modal anda masing-masing, sebab IPO ni adalah satu benda yang sekarang susah dapat. So kalau dapat balloting tu nak terus try pengalaman on the first day, ada mungkin small profit tu pun ambil saja, ataupun kalau nak hold, tapi itulah dia value kepada syarikat Synergy saya tidak nampak sebab tiada dividen. So hanyalah tertakluk kepada perkembangan syarikat dan juga bagaimana sektor ini akan berkembang sekiranya ada improvement daripada consumer sector. So itulah saja sebahagian ataupun sharing kepada IPO Synergy. So saya berharap, so kalau tak ada soalan daripada sesi ini, saya berharap semua akan dapat manfaat daripada sesi ini dan juga bolehlah sebarkan kepada rakan-rakan yang tak tahu langsung macam mana nak baca IPO prospectus ni. Bolehlah daripada semua recording yang kita buat tadi tu semua adalah baca prospectus daripada kosong. Daripada awal prospectus tu mungkin saya ada knowledge dari segi industri dan juga pengkaji smart saham dan juga remiser kan. So tu mungkin saya punya extra knowledge lah. Tetapi kalau saya baca daripada raw tadi tu pun saya pun tak berapa nampak. So outlook mungkin kurang sikit. Tetapi tak signifikan sekiranya market sentiment cantik ketika itu boleh jadi positif kepada counter tersebut. So jangan nafikan market punya potential sebab fundamental ni benda yang historical. So apa-apa pun you nak buang fundamental tak ada masalah, tetapi technical aspect perlulah di-combine dengan fundamental juga. Right, so sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya dan selamat puasa sunat kalau ada lagi. Dan kita akan jumpa dalam 29 hari bulan nanti siapa yang dah jadi klien CGS-CIMB, kita akan cubalah buat live coverage dalam group at least apa yang akan terjadi pada IPO pada 4 hari 29, 30, 31 dan 1 Jun. Straight 4 hari IPO listing baru semua. Esok saja di SN yang sorang-sorang tu je, tapi yang lain semua akan ada pada akhir bulan. So itu saja daripada saya. Daripada TikTok pun tiada soalan. Terima kasih yang join sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.